Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kami bawakan kepada anda perbincangan berkenaan dengan Perkasa Ekonomi Madani menerusi TVET dan bersama dengan saya yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi bagaimana sebenarnya TVET ini menjadi satu laluan kerjaya. Kalau kita lihat semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga membentangkan berkenaan dengan rancangan Malaysia ke-12 iaitu berkenaan dengan TVET ini dan antara perkara juga iaitu berkenaan dengan antara perkara yang dikaji juga berkenaan dengan kenaikan gaji TVET ini agar ia juga menjadi salah satu laluan kerjaya pada anak muda masa kini dan banyak antara perkara-perkara yang ditambah baik pastinya untuk masa depan dan juga ekonomi negara. Itu antara perkara yang cukup penting bagi kita semua dan yang akan memperincikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini saya kenalkan iaitu di sebelah saya Teknologis Muhammad Zulkifli Ibrahim selaku pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ditemani oleh Puan Nur Hayati Jamil selaku Ketua Pusat Korporat Industri Servis dan Kebolehpasaran. Assalamualaikum Puan. Okey, jadi kita mulakan dengan Tuan dahulu ya. Tuan, baik, seperti mana yang saya kongsikan kepada para penonton tadi berkenaan dengan rancangan Malaysia ke-12 malam telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ini merupakan salah satu laluan kerjaya bagi anak muda dengan kenaikan gajinya. Alhamdulillah, itu antara perkara yang cukup penting bagi kita semua. Sedikit komen Tuan. Ya, saya berpendapat bahawa peningkatan yang kita boleh dapat daripada graduan TVET ini melalui gaji yang premium. Yang dimaksudkan gaji premium itu yang bersesuaian dengan kemahiran dan kebolehan yang ada kepada graduan TVET. Ya. Jadi inisiatif yang telah dibawa di dalam RMK12 ini antara lain bagi meningkatkan kemahiran pensyarah dan kaki tangan yang akan mengendalikan latihan TVET. Itu yang pertama. Yang kedua adalah upskilling dan reskilling untuk graduan TVET supaya dia memenuhi keperluan industri. Begitu juga kalau kita untuk dapat meningkatkan gaji yang dikatakan gaji premium ini, kita perlu mengadakan kerjasama yang erat bersama dengan industri dan kalau kita lihat kerajaan sudah pun memuktamadkan beberapa perjanjian dengan JLC dan industri bagi memastikan perkongsian pintar antara industri dan institusi pendidikan TVET itu berjalan dengan baik seperti perkongsian peralatan, geran-geran yang diperuntukkan oleh swasta dan sebagainya. Begitu juga dengan terdapat juga beberapa isu keciciran pelajar-pelajar lepasan SPM yang tidak mendapat tempat ataupun tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran, kita amat berbesar hati sekiranya dapat diberi peluang kepada pelajar-pelajar ini masuk ke dalam industri dengan inisiatif yang antara lain penglibatan pelajar bersama dengan industri di peringkat awal, iaitu academic industry, dari mana kerajaan boleh membutuhkan allowance untuk pelajar-pelajar meneruskan latihan di industri dan seterusnya diambil bekerja dan insya-Allah akan meningkatkan pendapatan dan kita berhasrat untuk menjadikan graduan TVET ini graduan yang mempunyai atau mendapat gaji premium. Baik, ini merupakan kalau boleh saya kongsikan kembali, ini merupakan kajian separuh penggal RMK12 ya. Sedikit pembetulan berkenaan dengan pernyataan tadi. Baik, dan antara yang lain juga yang cukup membimbangkan iaitu berkenaan dengan hampir 50% lepasan SPM yang tidak melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi ini antara perkara yang cukup membimbangkan. Dan antaranya iaitu inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan iaitu ekonomi dalam industri pendidikan dana khusus sebanyak 209 juta untuk usaha ini termasuklah penyediaan insentif allowance penempatan dan disasarkan seramai 50,000 pelajar yang akan menyertai bagi sijil kemahiran Malaysia pada akhir rancangan Malaysia ke-12 ini dan ini antara perkara yang cukup baiklah di mana anak-anak muda kalau kita tengok sekarang ini mereka lebih terdedah kepada mencari rezeki lebih berbanding dengan melanjutkan pelajaran dan ini antara salah satu usaha yang cukup baik tuan. Ya. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, inisiatif ini akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak muda kita kerana sudah tentu mereka mempunyai potensi yang baik
di dalam mengembangkan bakat-bakat, terutamanya di dalam bidang-bidang kemahiran. Jadi sekiranya ada inisiatif seperti ini, akan sedikit sebanyak memberi peluang kepada bakat-bakat muda yang tidak berkesempatan untuk meneruskan pengajian mereka di institusi lain, institusi pendidikan tinggi yang lain. Jadi memberi peluang kepada mereka menimba pengalaman dan meningkatkan kemahiran. Jadi kami di institusi pendidikan tinggi amat menyambut ataupun berbesar hati sekiranya dapat dilaksanakan di institusi ini untuk pelajar-pelajar yang ketinggalan SPM ini. Baik, itu dia. Dan selanjutnya kita nak terus kepada Puan Nurhayati lah. Mungkin Puan Nurhayati boleh kongsi bagaimana sebenarnya TVET dapat membantu memenuhi permintaan pasaran kerja dalam industri-industri tertentu. Kalau kita tengok ada pelbagai industri yang ditawarkan melalui TVET sendiri. Puan, Okey, untuk makluman pelajar-pelajar TVET kita ni sebenarnya dia akan di penghujung kelas teori dia akan pergi kepada latihan praktikal. Jadi latihan praktikal ni akan memberikan mereka satu pengalaman macam mana laluan kerjaya itu mereka akan pergi. Jadi di situ mereka akan belajar the real world of kerjaya. Jadi pengalaman-pengalaman itu sangat pentinglah buat pelajar-pelajar TVET untuk mendapat peluang pekerjaan yang sangat besarlah di luar sana. So far di peringkat Politeknik Sultan Azhar Shah sendiri, pelajar kita memang selepas habis tamat LI, mereka ditimba bekerja terus di tempat latihan industri tersebut. Itulah kelebihan pelajar-pelajar TVET kami. Sebab mereka ni lebih hentas semua. Hands on. Jadi mereka ni memang di buruan daripada industri lah. Terutama peringkat swasta saya tengok di sini kan. GIC pun banyak juga mengambil kita punya graduat yang dikali sebagai graduat TVET lah. Baik Tuan, bila kita bercakap tentang TVET dan juga pendidikan akademik secara konvensional, apa antara perbezaannya? Yang mana yang disyorkan oleh Tuan sendirilah? Terima kasih. Yang agak menarik tentang pendidikan TVET ini mempunyai kelainan daripada pendidikan konvensional yang biasa. Pertamanya, penglibatan pelajar secara keseluruhan, yang seperti mana yang dimaklumkan oleh Puan Nurhayati tadi, hands-on itu akan diamalkan. Yang paling penting sekali di dalam sistem TVET, project based ataupun dipanggil work based learning ataupun project based learning. Pelajar-pelajar TVET akan mengendalikan projek itu berasaskan kerja yang sebenar. Jadi sudah tentu mempunyai perbezaan dengan pelajar-pelajar konvensional. Jadi yang menariknya adalah penglibatan pelajar itu secara total dan melaksanakan kerja-kerja sebenar di lapangan. Jadi itu yang penglibatan pelajar TVET itu dapat dipisahkan perbezaannya dan kita melihat kemahiran-kemahiran yang didapati di dalam project based learning tadi ataupun work based learning tadi memang mempunyai perbezaan yang ketara sekiranya dapat diaplikan kepada graduat pelajar-pelajar TVET lah. Baik, jadi Puan Nurhayati, apa antara program ataupun peranan program latihan kerjaya bagi menyiapkan latihan kepada pelajar-pelajar TVET ini untuk menghadapi cabaran ketika dalam bidang kerjaya itu sendiri? Puan. Okey, dalam RMK 12 pun saya dapat melihat bahawa kerajaan telah membutuhkan sebanyak 40 juta untuk program Bina Kerjaya. Jadi itu adalah salah satu peluang di peringkat Politeknik Sultan Azhar Shah untuk melaksanakan program kerjaya bersama dengan industri-industri yang terpilih. Untuk makluman, kali ini kita akan bekerjasama dengan pihak Perkeso. Pihak Perkeso, jadi kita akan invite 20 industri untuk interview kita punya bakal graduan kita dan juga pelajar yang akan mendapatkan penempatan latihan industri. Jadi di situlah kita akan buatkan pada 19 hari bulan ini juga kita akan adakan satu sesi dulu bersama dengan pelajar kita dengan Perkeso untuk latihan mock interview dan juga sesi grooming. Persediaan itu sangat penting pada saya sebelum mereka pergi kepada betul-betul the real interview pada hari kejadian. Dan difahamkan juga akan berlangsungnya Expo Kerjaya Industri Politeknik ke-11. Mungkin boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi. Untuk makluman, pada 26 dan 27 September ini kita akan adakan hari kerjaya yang dinamakan iaitu EXKIP, iaitu Expo Industri dan Politeknik. Jadi bertempat di Politeknik Sultan Azhar Shah di Dewan Muallim. Jadi kita jemput juga
juga kepada semua warga Pisah, kita jemput juga kepada semua masyarakat daripada muallim dan juga kita punya alumni daripada politeknik dan politisi yang berdekatan untuk hadir. Ada banyak pengisian di dalam escape tersebut. Contohnya Temu Duga Kerjaya, kita ada fokus group dialog, kita panggil industri untuk sharekan knowledge bersama dengan kita tentang IR 4.0. Jadi kita ada juga sesi bersama alumni talk di situ yang sangat-sangat kita perlukan hasil daripada kejayaan alumni kita untuk kita share kepada kita punya graduan-graduan supaya lebih bersemangat untuk pergi kepada sesi interview. Dan sebenarnya ada banyak lagi pengisian, mesyuarat bersama dengan industri pun kita adakan pada hari tersebut. Selama 2 hari itu kita packkan dengan kita punya kerjasama bersama industri untuk kita lahirkan graduan TVET yang sangat mantap. Wow, itu dia. Jadi jangan sia-siakan peluang yang ada ni. Banyak sebenarnya informasi akan kita dapatlah berkenaan dengan daripada expo itu sendiri, insya-Allah. Okey, dan sedikit kata-kata daripada tuan sendiri mungkin kepada para penonton yang sedang menonton, yang ibu bapa, bagi kadang-kadang ibu bapa pun nak yang terbaik untuk anak-anak, tapi kita tak tahu di manakah antara laluan-laluannya kan. Jadi ini antara satu peluang yang baik jugalah. Untuk para ibu bapa penjaga, jadilah TVET sebagai pilihan pertama. Dan kerana TVET menjanjikan pendapatan yang lumayan dan TVET menjanjikan masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak kita, dan insya-Allah akan menjamin kemampanan ekonomi negara kita. Ya, baik, itu dia. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk sama-sama kita ialah menghadirkan diri untuk mengetahui apakah antara cara-caranya. Kalau ada sesi interview kan, untuk kita dapatkan keyakinan kan, untuk kita dapat kepercayaan, bagaimanakah untuk mendapatkan kepercayaan bagi mereka yang interview kita kan. Kan? Supaya itu antara perkara-perkara yang cukup pentinglah buat kita semua, bagi anak-anak muda khususnya, bagi mendapat kerjaya yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik, insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Teknologis Muhammad Zulkifli Ibrahim merupakan pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah, dan juga Puan Nurhayati Jamil, Ketua Pusat Korporat Industri Servis dan Keboleh Pasaran. Terima kasih kepada kedua-duanya.